Ayo seluruh anak Pertiwi, bangunkan Malaysia Madani, terus meyakini Malaysia Madani. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan. Dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak Pertiwi, bangunkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak Pertiwi, sempurnakan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan, nilai hormat teras diminta, daya cipta luar biasa, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak Pertiwi, bangunkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak Pertiwi, sempurnakan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani. Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani. Pusat Penyiaran Aswara persembahkan Suara Anak Berdani bersama hos anda Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Buya Hamka apabila mengungkapkan tentang keadilan, beliau menyebut adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya dan jangan berlaku zalim di atasnya, berani menegakkan keadilan walaupun mengenai diri sendiri adalah puncak segala keberanian. Anda sedang menonton platform Suara Anak Madani. Kita bersiaran secara langsung dari Pusat Penyiaran Aswara Kuala Lumpur. Dan pada kali ini kita akan mengupas serta memahami secara lebih mendalam mengenai keselamatan dan ketenteraman awam yang merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam sesebuah negara. Kedudukan ekonomi negara bukan sahaja terjejas apabila berlaku ketidaktenteraman awam, malah lebih membimbangkan nyawa rakyat kebanyakan turut menjadi taruhan. Terbaru kita lihat apa yang berlaku di Ecuador misalnya, yang mana pihak berkuasa berdepan peperangan besar daripada kumpulan kartel dadah yang amat menyedihkan kita semua. Ia menjadi pedoman serta contoh kepada negara-negara lain termasuk negara kita agar tidak sama sekali mengabaikan aspek keselamatan negara di mana kita perlu senantiasa berada dalam keadaan siap siaga. Selain itu, penggunaan media sosial yang mengangkat istilah dunia tanpa sepadan turut menyumbang juga kepada kebimbangan mengenai ketenteraman awam. Walaupun tidak dinafikan, ia juga memberikan kesan yang sangat positif kepada kehidupan seharian kita. Untuk membincangkan secara lanjut mengenai aspek keselamatan, ketenteraman awam, kesejahteraan rakyat, saya memperkenalkan tetamu kali ini, iaitu Datuk Seri Hazani Ghazali, Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam,
Polis Diraja Malaysia Bukit Aman. Okey. Okey. Khabar Datuk Seri sihat? Alhamdulillah sihat walafiat. Nampak segak pakai uniform ini. Tetap segat selamanya. Alhamdulillah. Dan seperti biasa saya tidak kekurangan untuk pengetahuan Datuk Seri, saya bersama dengan Farah yang turut berada di studio, dan Farah ini dia kontras sikit. Datuk Seri nampak tegas, nampak segak, dia pakai warna pink. Boleh masuk ya? Boleh. Boleh. Okey. Assalamualaikum Datuk Seri. Ya, waalaikumsalam. Okey. Saya sangat besar hati hari ini sebab bersama dengan Datuk Seri, bersama-sama dengan Datuk Seri untuk co-host bersama-sama ya. Baik. Jadi macam biasa, Ya. kita ada pantun. Baik, Dengan silakan. Datuk Seri memang kena ada pantun. Baik. Okey. 216 tahun berdiri megah menjaga keselamatan negara Malaysia. Polis Diraja Malaysia teguh dan gagah. Wajar diingati pelbagai usia. Muzik sikit. Okey tak Datuk Seri? 217 tahun ni. Oh, tahun ni 2017. 2017. Okey, maafkan saya. Tapi belum lagi kan? Belum. Lagi. March ya. Baik, Datuk Seri nak jawab pantun atau nak simpan? Alamak, saya tak pandai berpantun. Jadi, bagaimana Datuk Seri ini kecoh ni, polis trafik. Minta sikit sangat 100. Sikit satu. Dulu kita dijajah patut minta lebih sikit. Bagi saya lah, inilah permasalahan yang dihadapi oleh pasukan polis Diraja Malaysia pada masa kini. Iaitu salah laku, salah guna kuasa dan sebagainya. Saban hari kita dilaporkan dengan pelbagai kes yang melibatkan pegawai dan anggota. Dan saya menyahut seruan Timbalan Ketua Polis Negara, iaitu penyediaan. Walaupun dalam polis ini kita ada pelbagai laporan yang dibuat seperti skim kawalan dadah dan disiplin, penyelia have to eyes to eyes talk dan sebagainya. Tapi kita masih lagi gagal dari segi penyediaan. Dan isu yang terbaru ini berkaitan dengan saman RM100 itu, kita dah kena pasti anggota yang terlibat dan kita akan ambil tindakan yang paling tegas. Dan saya pun dah bincang dengan Tan Sri Ketua Polis Negara. Kita kena balik pada basic, iaitu pegawai dan anggota yang bertugas di lapangan. Penyelia kena pastikan berapakah wang saku yang dibawa dan tulis dalam buku saku ataupun pocket book. Sebab semua pegawai dan anggota dia ada pocket book. So tulis di sana, balik kerja disahkan balik. So nak pastikan perkara-perkara sebegini tidak berulang kembali. Dan kita akan ambil tindakan yang drastik, yang tegas, setegas-tegasnya bagi mengatasi permasalahan disiplin, salah laku dan sebagainya. Baik, Datuk Seri, terima kasih atas komitmen. Saya percaya rakyat di luar sana pun mahukan perubahan-perubahan yang sebegini. Datuk Seri, tahun ini tahun 2024. Tahun lepas kita menyaksikan pelbagai cubaan politik dan juga propaganda yang dimainkan untuk menjejaskan kestabilan politik pemerintah ataupun kerajaan. Jadi saya ingin tanya kepada Datuk Seri sebagai orang yang betul-betul di kedudukan yang selayaknya untuk menyatakan apakah pasukan polis Diraja Malaysia ni mempunyai perancangan untuk mengatasi masalah ini dengan lebih cekap, untuk pastikan agar tidak ada lagi propaganda-propaganda yang boleh menggugat kestabilan yang akhirnya memberikan kesan kepada ekonomi. Soalan penting lah tu yang bunyi muzik. Okey, tanggungjawab utama PDRM adalah menjaga keselamatan dan juga ketenteraman awam. Berlandaskan peraturan undang yang sedia ada. So, Ketua Polis Negara telah meletakkan dua fokus utama. Hala tuju dan panduan bagi seluruh warga pasukan agar sentiasa berada pada landasan yang betul. Yang pertama, perkhidmatan polis diraja bertunjukkan integriti dan tata kelola ataupun good governance. Aspek integriti ini yang ditekankan, yang merupakan fundamental yang perlu menjadi budaya seluruh warga pasukan. Kita perlu menjiwai, menghayati dan membudayakan nilai integriti dalam setiap aspek penugasan. So, polis dah wujud 217 tahun. Pelbagai fitnah, menah
salah laku oleh pegawai dan anggota sentiasa berlengah dalam kalangan masyarakat dan sebagainya. Yang ini kita akan kikiskan dan insyaAllah kami di peringkat atasan akan cuba yang terbaik untuk membetulkan balik integriti seluruh dan memudayakan seluruh pasukan ke arah yang lebih baik daripada masa ke semasa. Yang kedua, fokus utama IGP itu mendukung dasar-dasar kerajaan ke arah kesejahteraan masyarakat. PDRM memang komited mendukung segala dasar dan usaha kerajaan ke arah membina negara yang lebih maju demi kesejahteraan masyarakat, dan paling relevan perlu kekal neutral dan tidak berpihak pada mana-mana pihak. Dan kita juga berusaha untuk berterusan untuk membuat engagement dengan lain-lain institusi, pelbagai pihak, misalnya sebagai dengan sekolah, kita ada pengurusi pegawai perhubungan sekolah, dan pelajar IPT kita ada subsis, dan kita engage dengan NGO dan IGP sendiri turun ke bawah buat town hall bersama dengan masyarakat setempat. PDRM akan sentiasa menjalankan core business, iaitu kita mengekalkan fungsi utama, iaitu Seksyen 3(3) Akta Polis 1967. Selain itu, PDRM akan mendukung sepenuhnya dasar-dasar kerajaan, dasar keselamatan dan ketertiban awam, DKKA dalam mengekalkan, melindungi dan mempertahankan nilai teras keselamatan negara. Saya nak memetik konsep The Great Civil Service yang diilhamkan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zulkifli bin Ali, Ketua Wazir Negara dalam Majlis Amanat Ketua Wazir Negara pada tahun 2023, 9 Februari yang lalu. Sebagai penjawab awam yang menjadi nadi dan tunjang kepada negara, berkhidmat pada kerajaan yang memerintah atau government of the day adalah satu perkara yang tidak perlu kita peringatkan. Kita mesti serve. Tak kira lah siapa naik sebagainya, but the government of the day kita akan berkhidmat dengan sepenuh hati dan dengan penuh jiwa raga. Konsep Great Civil Service, G bermaksud good governance, iaitu tabik urus yang baik. R responsible, iaitu bertanggungjawab. E empathy, iaitu ihsan. A accountability, kebertanggungjawaban, dan T tenacity of purpose, fokus pada matlamat. Seperti mana kita sedia maklum, Yang Berhormat Perdana Menteri telah memperkenalkan konsep Malaysia Madani yang dirangka sebagai ikhtiar untuk meletakkan strategi tata kelola dan pentadbiran negara secara berkesan dengan berteraskan nilai, etika dan juga akhlak. So sebab dengan itu, konsep Malaysia Madani dalam bidang ini akan diterapkan. Dan untuk makluman, konsep Madani ini dalam polis memang dah berterusan daripada dulu lagi. Kalau ikut 6 tunjang utama Madani itu memang dalam polis kita dah praktik pun. Itulah jawapan saya tu. Baik, ramai rakyat di luar sana tidak tahu bahawa Datuk Seri adalah pengarah operasi PDRM pada PRU yang ke-15. Jadi mungkin Datuk Seri boleh kongsi kepada rakyat Malaysia apakah isu-isu penting yang dihadapi oleh PDRM sewaktu PRU 15 ini dalam aspek untuk memastikan tentunya dalam konteks ini pilihan raya itu berjalan dengan baik, tahap keselamatan rakyat itu terjaga, dan ketika itu tentulah ada usaha yang bersungguh-sungguh daripada Bukit Aman untuk memastikan propaganda-propaganda yang berasaskan sentimen ini. Kita kempen ni biasalah, saya pun selalu kempen kan, tapi yang berasaskan sentimen yang boleh menimbulkan ketegangan, provokasi dan sebagainya. Okey, alhamdulillah pada PRU ke-15 berjalan dengan lancar, tiada insiden-insiden besar yang berlaku. Dan untuk makluman hadirin para penonton semua, pada pilihan raya yang lepas PRU ke-15 tercatat 3,486 laporan polis telah dibuat. 3486 daripada 4 hari bulan 11 hingga 21 bulan 11. Dan daripada laporan polis itu 74 tangkapan telah kita buat, di mana 21 kita riman, 42 kita bagi jaminan, 5 kes telah DNFA, dan daripada itu 6 saja kita tuduh. Dan cuma ada 4 saja kes menarik, itu pun melibatkan 3 orang saja. So kita dapat atasi dengan baik. Dan sebaik saja selesai keputusan, saya telah mengarahkan supaya sekatan jalan raya dibuat di seluruh negara bagi mengekalkan ketenteraan awam. Maklumlah, dalam saat-saat bergembira untuk menyambut kemenangan, macam-macam provokasi boleh timbul di antara pihak-pihak yang
bertanding dan sebagainya. Ya. So alhamdulillah berjalan dengan lancar dan 6 negeri tidak mengadakan pilihan raya dan 2 negeri sebenarnya telah mengadakan lebih awal periode yang membantu kepada kelancaran pilihan raya, iaitu Johor dengan Melaka pada masa tersebut. Dan pilihan raya telah buat persiapan lebih awal lah. 1 tahun lebih awal kita buat persiapan rapi seperti semua manusia, kelengkapan aset, aspek latihan, mengenal pasti kawasan-kawasan hotspot dan kita dah buat, kita hantar pegawai anggota untuk membuat familiarization bagi memahirkan diri. So alhamdulillah dengan support daripada semua pihak, agensi kerajaan lain, kita berjaya mengarungi PRU ke-15 dengan cemerlang dan jayanya. Alhamdulillah sehinggalah terbentuk pada kerajaan sekarang ini. Baik, terima kasih Datuk Seri. Mungkin Farah nak tanya sikit. Ya, saya ada satu soalan. Ya, silakan. Okey. Kalau kita tengok tahun lepas kan, salah satu kejayaan terbesar PDRM adalah menahan 5,646 individu dan pelbagai rapasan dibuat membabitkan nilai keseluruhannya ialah 979.89 juta. Banyak tu kan? So, boleh tak Datuk terangkan situasi dan kejayaan PDRM dalam menangani isu-isu ini? Okey. Rapasan keseluruhan 979 dibuat oleh pihak jabatan saya, iaitu Keselamatan Negeri dan Ketermawan. So memang pada tahun 2023 saya punya target adalah 1 bilion. Alhamdulillah kita telah mencapai 97.9% lah. Dan saya juga telah mewujudkan one stop center di bawah kelolaan jabatan saya bagi mengenal pasti sindiket-sindiket yang terlibat dalam penyelundupan. Okey. Dan seperti mana para penonton sudah maklum, kita ni, Malaysia ni menjadi tumpuan penyelundupan. Sama ada keluar ataupun masuk. Ya. Keluar, penyelundupan keluar seperti minyak masak, minyak diesel, minyak petro. Because di kalangan negara Asia Tenggara, kita nombor 2 murahnya berbanding dengan negara-negara Asia Tenggara yang lain. That's why penyelundupan tu selalu berlaku. Dan penyelundupan masuk pula seperti rokok, tembakau, ubat-ubatan, minuman keras, diselundup masuk ke Malaysia. Dan antara kejayaan yang boleh kita banggakan iaitu kejayaan yang dibuat oleh, di bawah saya ada satu cawangan dipanggil Wildlife Crime Bureau. Jenayah hidupan liar. Kita bersatu bersama dengan custom, perilitan di Sabah dan juga di Sarawak. Dan antara rapasan terbesar yang kita buat iaitu di bawah Animal Perhutanan Negara, 3 juta, 3.5 juta. Dan Akta Pemeliharaan Hidupan Liar hampir 8 juta. Kita buat tangkapan 11 orang tangkapan. Dan animal haiwan di Sabah 2015 yang melibatkan 36.1 juta di Sabah. Iaitu ini orang kata di luar bidang sikit, melibatkan ayam beku yang diimport, diselundup masuk ke Malaysia. Ayam beku dari daripada Malaysia? Negara Europe. Daripada Europe. Daripada negara-negara Europe lah. Dibawa masuk secara haram, diselundup masuk ke Malaysia dan dicop balik, dilebarkan sebagai halal. Inilah sesuatu yang orang kata amat menduka-citakan. Bagi kita orang Islam, bila tengok ayam tu kira halal lah. Yang sebenarnya ayam tu sudah masuk dan ayam ni tak disahkan oleh JAKIM ataupun Majlis Agama Tempatan, negeri-negeri berkenaan bahawasanya ayam ni halal ataupun tidak. Dan saya telah bawa ke pihak atasan untuk kita evaluasi balik bagaimana cara kita nak import ayam yang betul lah, yang halal. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan lain-lain agensi seperti custom, immigration, veterina, market dan sebagainya di bawah multitasking agensi yang diketuai oleh Timbalan Menteri Kewangan. Dan kita buat operasi ini bagi membantu hidup fokus utama Ketua Polis Negara lah, iaitu perkhidmatan yang bertunjangkan integriti dan tata kelola yang baik. Dan kedua, pendukung dasar-dasar kerajaan, iaitu kita nak menyekat ketirisan yang berlaku. Hasil cukai yang sepatutnya kita collect, bila berlaku penyeludupan, maka kita akan kerugian di segi cukai. Itulah saya tekankan tahun lepas 1B. Dan tahun ini insyaAllah
saya naikkan lagi 10%. 1.1 bilion. Sekurang-kurangnya. Banyak tu. Baik. Baik. Itu satu usaha yang sangat-sangat bagus. Tapi biasanya kalau bawah KDNKA kan, bawah unit ataupun pejabat Datuk Seri, ketika collect 1 bilion, biasanya kerajaan akan pulangkan balik. Tak. Kita terus bagi kepada agensi yang berkaitan. Okay. Katalah rampasan rokok, bakal kita serah kepada pihak kastam. Dan untuk tahun ini saja, WCB punya tim atau PSK telah menghasilkan sehingga 18 Januari 76.68 juta sudah. Sehingga ini. So, melibatkan tangkapan seperti pemerintah hidupan dia, kemudian akta kawalan bekalan, 13 juta akta 11 seksi 11 akta makanan 1983 dan juga 7 juta iaitu organisasi rawat veterinar. Ni ayam beku lagi ni. 7 juta tahun. So banyak lagi kita akan teruskan. Ya. Ya. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih. Terima kasih. Ini satu usaha yang ini pertama kali saya dengar ada juga pendekatan yang pada saya bersifat jahat ini. Kita tak mau subah. Ya. Tak mau subah. Ya. Kita bagi rakyat kita makan yang halal. Ya. Dan kita tahu benda ni haram. Ya. Subahat namanya. Ya. Yang terbaik. Baik. Farah, kalau ada soalan daripada penonton? Ya, betul. Mungkin kita ada soalan daripada penonton dekat silakan. sini. Saya dekat dengan penonton dekat sini. Sesiapa ada soalan boleh datang berdiri dengan saya. Ya. Ada tak? Jom. Okey, kita ada satu soalan. Sebelum tu saya nak tanyalah abang ni daripada mana kan? Okey, saya Syahril daripada Kuala Lumpur. Okey, daripada Kuala Lumpur ada soalan. Berapa banyak soalan? Satu je. Okey, panjang sikit ya. Okey, boleh. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Soalan saya berkenaan dengan sosial media. Teknologi ni dah terlalu mudah. Banyak platform sosial media yang available sekarang ni. Walaupun teknologi ni banyak kebaikannya, tetapi terdapat individu rakyat Malaysia yang menggunakan sosial media ini ke arah yang tidak baik. Mereka ni menggunakan platform ini mempengaruhi rakyat Malaysia ke arah yang negatif. Yang menyedihkan lagi, ada ahli politik yang mengambil kesempatan menggunakan platform sosial media ini untuk menabur fitnah, memberi kenyataan yang tidak benar dan sebagainya. Yang membimbangkan lagi, ada yang acap kali memainkan isu 3R. Malaysia ni ada undang-undang, tapi mereka ni macam tak takut langsung. Apa komen Datuk Seri? Terima kasih. Soalan yang sangat bagus. Bagus soalan. Ya, betul. Dalam dunia cyber sekarang. Ya, betul. Silakan Datuk Seri. Okey. Pengaruh ni ataupun influencer ni, dia menggunakan platform media dan setengah tu dia sensasikan sesuatu isu yang dimainkan, dia hidup dalam sensasi. Ya. Bagi menggalakkan pembaca singgah atau melayari media sosial tersebut. Ya. Sekaligus meraih orang kata pengikut atau follower. Dia nak cari follower yang sebenarnya. Maklumat tu sahih atau tak sahih itu kamu dah cerita. But the follower yang penting. Ya. So manakala ahli politik pula, so semestinya ingin mendapat sokongan. So the only platform, orang kata bangun pagi terus ambil info, buka, yang penting sekali, buka internet dulu kan. Ya. Tengok apa berita, apa WhatsApp yang ada pada hari tersebut. Inilah yang berlaku. So ahli politik akan cuba mempengaruhi menggunakan platform tersebut, mempengaruhi mentaliti dan pemikiran yang bertujuan untuk mendapatkan sokongan masyarakat. Dia tak peduli benda ni salah ke, betul ke, tak betul ke, memainkan sistem 3R dan sebagainya, dia tak peduli. So, pengguna sosial mesti berani untuk menyebarkan stop fitnah yang tidak jelas atau tidak memahaminya sepenuhnya berhubung serta perkara. Jangan dilayan. Jangan layan. Kalau asyik layannya, dia tengok follower banyak, mulalah dia akan jadi yang kata apa? Jadi satu habit. Ya. Kan? So mereka juga tidak berfikir panjang. Yang buka pagi-pagi ni tengok, bangun tidur dah buka, tengok baca, oh betul lah ni. Wahal hakikatnya inilah fitnah, tomahan, mehnah dan sebagainya. Ataupun nak mengadu domba untuk memecahkan silaturahim dan juga ketenteraan awam. So implikasi perkongsian berita sedemikian boleh menyebabkan mengganggu ketenteraan awam dan juga keselamatan negara. So bagi saya, undang-undang yang kita ada ni sudah memadai untuk kita tangani. Dan kita di Bukit Aman, kita ada satu tim, iaitu unit kesihatan jawatan kelas yang akan menyiasat isu-isu berkaitan dengan
perkara-perkara 3R dan juga yang dimainkan disensasikan dalam platform-platform media oleh influencer dan sebagainya. So saya bagi pihak PDRM merasakan ramai tidak menyalahgunakan media sosial dengan mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang mengaibkan, mengundang kemarahan, menimbulkan rasa benci kepada agama, bangsa, kaum dan institusi raja kita dan juga seumpamanya yang boleh membawa ke arah ketidakharmonian dan menjejaskan perpaduan. Ya. Bawalah cerita lain. Bawalah cerita lain. Jangan pergi kepada perkara-perkara yang tidak memberikan faedah dan manfaat. Manfaatnya tak ada. Kepada negara kita. Ya, silakan. Ada soalan lagi? Okey, ada satu soalan lagi. Saya dah bersama dengan seorang penonton jelitawan dekat sini. Okey, boleh saya tahu nama? Ain. Daripada mana? Shah Alam. Okey, so ada berapa soalan? Satu Soalan je. Assalamualaikum yang dihormati Komisioner Polis Datuk Seri Hazani Ghazali. Soalan saya, salah satu daripada rukun madani adalah ihsan yang mana sinonim dengan makna peduli. Kita juga sedar bahawa masih ramai anggota yang berdepan dengan kos sara hidup yang tinggi. Pengarah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain juga pernah mendedahkan bahawa ada anggota yang tergolong sebagai miskin bandar. Harapan Datuk Seri sendiri bagaimana? Terima kasih. Baik, Dok. soalan yang bagus juga. Silakan Datuk Seri. Saya sebenarnya nak ucap banyak terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga Kementerian Negeri yang banyak mengambil berat di segi soal kebajikan warga PDRM ini. Sebagai contohnya, kita dapat pertukarkan hampir 2 bilion untuk baik pulih quarters dan sebagainya. 2 bilion? Ya. 2 bilion. Dan kita juga dapat 45 juta untuk perbaikan keselesaan pegawai-pegawai dan anggota yang bertugas di Barisan Harapan, itu perbaikan pos-pos. Dan bagi saya, kita memahami kekangan kewangan kerajaan. So the only way untuk kita bantu balik pegawai-pegawai anggota kita yang bertugas di tempat yang kos sara hidupnya tinggi adalah melalui peningkatan allow. So untuk kenaikan gaji itu kekangan kerajaan memang adalah. So saya amat berterima kasih kepada kerajaan sekarang. Ia cukup prihatin dalam menangani isu-isu berkaitan dengan kebajikan pegawai dan anggota dalam PDRM. Dan kita mengalu-alukan apa saja perubahan yang nak dilaksanakan seperti perumahan dan segi suasana environment kerja itu sendiri, aset-aset dan juga sebagainya untuk ke arah PDRM memberi perkhidmatan yang lebih cemerlang dan ke hadapan setara dengan lain-lain pasukan uniform PDRM, polis-polis lain di seluruh dunia. Yang itu yang kita harapkan. Baik, terima kasih Datuk Seri, dan saya fikir sokongan daripada kerajaan itu pastinya akan berterusan kerana InsyaAllah ini merupakan pasukan ataupun nadi penting untuk menjaga keselamatan negara. Datuk Seri dulu pernah sebut bahawa tanggungjawab untuk menjaga keselamatan ini terletak di tangan rakyat juga. Kerana terutamanya golongan belia yang boleh jadi mata dan telinga pasukan keselamatan. Jadi bagaimana Datuk Seri melihat untuk kita laksanakan satu rangka kerja yang menyeluruh yang melibatkan pelbagai pihak ini tadi, termasuk rakyat, agar mereka memahami kepentingan keselamatan negara dan terbuka untuk bekerjasama dengan PDRM untuk kita deal with the issue of security, sama ada di peringkat global, peringkat tempatan, malah di peringkat akar umbi. Kita tidak mahu maksudnya mereka datang ke balai itu hanya sekadar nak buat laporan, tapi ada engagement yang berterusan dengan masyarakat. Ya. Saya pada soalan Datuk Seri tadi, saya berbalik kepada rukun negara nombor 2, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Bila perasaan setia pada negara, so masing-masing akan bertanggungjawab sepenuhnya kepada negara. So masing-masing akan main peranan menjadi mata dan telinga untuk menjaga keselamatan, ketenteraman awam dan juga pertahanan negara itu sendiri daripada anasir-anasir yang tidak diingini. Dan kita PDRM akan terus
konsisten dalam rangka untuk mengadakan program bagi menerapkan kesedaran tentang kepentingan keamanan sesebuah negara contohnya lah. Dan kita nak libatkan pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, NGO, sektor swasta dan badan-badan sukarela yang membantu memberi kesedaran kepada masyarakat tentang isu keselamatan negara, khususnya untuk polis keteramawan dan juga penjenayhan yang berlaku. Masyarakat perlu tahu tentang keburukan dalam memainkan satu isu dan sentimen yang boleh mengganggu kemuliaan keamanan kesihatan masyarakat seperti isu agama, isu kaum dan institusi diraja. Dalam konteks global, masyarakat juga jangan mencampuri urusan negara luar. Kita jaga negara kita sendiri. Dan saya suka nak bawa saya punya idea saya ni, iaitu pepatah Melayu ada mengatakan jangan jaga tepi kain. Jangan jaga tepi kain, pepatah Melayu. Tapi jangan masuklah kain. Bagi saya, kita buat perkataan jangan, kita ambil jaga tepi kain. Bila kita jaga tepi kain, kita mengambil berat. Kita cakna kepada keadaan sekitar. Sebagai contoh, kita sebagai ketua keluarga. Kita jaga, of course kita jaga tepi kain. Tanggungjawab kita jaga anak-anak, isteri dan sebagainya. Tapi kita sebagai ahli masyarakat, kita juga perlu cakna, perlu prihatin dengan jiran. Adakah jiran kita dimakan cukup, sakit demam dan sebagainya? Adakah perlu bantuan? Yang ini kita perlu jaga tepi kain. Dan ini saya nak bawa dalam PDRM supaya semua peringkat pegawai anggota jaga tepi kain. Rakan-rakan setugas yang lain. Kita tahu apa rakan kita buat. Kita tahu apa rakan kita perlukan dan sebagainya. Dan untuk masyarakat, memang kena jaga tepi kain. Kalau kita pergi luar negara, dipanggil public nuisance. Public nuisance. Public nuisance. So, bila berlaku kecohan, jiran akan call polis. Got something problem with this so-called neighbor and so on. The polis datang untuk tengok keadaannya. Kalau kita boleh praktik di sini, di Malaysia ni, saya rasa alhamdulillah, kita akan berada dalam keselamatan dan ketentraman yang cukup. Dan masing-masing akan jaga diri masing-masing, prihatin kepada rakan dan jiran. Dan jaga tepi kain, saya rasa tuntutan syariat juga. Itu sahaja jawapan saya tu, Sri. Baik, tu. Jaga tepi kain orang. Serangan yang bagus, Datuk Seri. Serangan baik. So, foto saya lah tu. Jaga tepi kain. Okay, alright. Kita move sikit Datuk Seri tentang kes penipuan atas talian. Saya tengok banyak terkesan, tak kira usia, kaum, agama. Saya baca sini statistik Kementerian Komunikasi. Kes meningkat sebanyak 23% dengan nilai kerugian sebanyak 687 juta ringgit untuk tahun ini. Macam mana nak perkemaskan keselamatan cyber dan digital ni? Kita menjangkakan tahun 2024 ni, kes jenayah komersial ini akan terus meningkat. Sekaligus memberi cabaran yang lebih besar kepada bidang khususnya Jabatan Jenayah Komersial. Islam dengan kecanggihan teknologi sekarang, iaitu AI, evolusinya dalam pelbagai modus operandi. Jenayah ambil kesempatan, jenayah komersial ambil kesempatan, jadi satu ancaman berterusan yang menutup komitmen yang tinggi dalam bidang itu sendiri. So melalui JSJK, kita telah meletakkan 3 fokus utama yang mesti dilaksanakan dalam merakumi bagi menangani kes-kes melibatkan jenayah cyber. Iaitu yang pertama, memperkasakan kesihatan bagi memastikan kadar pertuduhan yang lebih tinggi dapat kita capai. Yang kedua, pengolahan semula jabatan dengan memberi fokus kepada masa hadapan JSJK itu sendiri, yang sedia maklum bahawa dasar kerajaan adalah untuk tidak menambah bilangan penjawat awam. So justru olahan dalaman keanggota JSJK ini adalah pendekatan terbaik bagi mengimbangi trend peringkatan jenayah komersial terkini dan di masa hadapan. Kemudian seterusnya meningkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran, kebolehan melalui latihan-latihan yang bersuaian. Dan pada tahun ini dikatakan Year of Technological Acceleration dan Year of Technological Abundance, yang mana kedua-duanya akan mengubah landscape kehidupan secara keseluruhannya.
Ini juga menjadi serta yang menjadikan serta yang akan disanakan menjadi lebih kompleks. So memang susah lah sikit. PDRM melalui JCK optimis untuk memastikan semua fokus dapat direalisasikan agar perkhidmatan yang terbaik dapat terus kita beri kepada masyarakat. Dan peningkatan kes jenayah penipuan dalam talian yang berlaku pada masa kini, kita kutip sebagai satu pengalaman untuk kita jadikan kejayaan yang bakal kita peroleh akan datang. So, kita pula akan mencadangkan untuk menggubal undang-undang yang berkaitan dengan jenayah cyber dan sebagainya. Sekarang Bagi benang ini. Segi undang-undang ni masih lagi tidak mencukupi. Tidak mencukupi apa yang ada lah. Bagaimana pengalaman dengan negara jiran? Singapura ada jenayah cyber. Contohnya, perjudian dalam talian dan sebagainya. Kita masih lagi dalam persiapan, insyaAllah. Saya rasa dengan kerajaan sekarang ini, komitmen kerajaan sekarang ini, kita rasa kita boleh bawa ke hadapan untuk kita bentangkan di parlimen untuk jenayah cyber yang berkaitan seperti penipuan, love scam dan sebagainya. Ya, saya percaya di luar sana akan ada juga ahli parlimen yang mengikuti program Suara Anak Madani. Saya fikir sudah sampai masanya kita melihat semula pelbagai undang-undang yang masih lagi belum mencukupi untuk menghalang jenayah-jenayah, apatah lagi yang di dalam Thailand ini sangat sedih bila kita baca kadang di media orang tidak kira usia dan sebagainya ditipu dan sebagainya. Tuan Sri, kita bercakap atas platform hari ini adalah platform Suara Anak Madani, dan kita tahu Madani itu idea besar Datuk Seri Anwar, di mana asasnya itu adalah akhlak, tata kelola dan sebagainya. So kita juga tidak boleh lari daripada membahaskan integriti pasukan PDRM. Dan dalam masa yang sama, walaupun kita bercakap tentang integriti pasukan PDRM, saya mulakan tadi dengan soalan awal tadi, kaitan tentang masih berlaku lagi minta duit kopi dan sebagainya. Tapi kita lihat Perdana Menteri juga peduli tentang kebajikan tentang pasukan PDRM. Misalnya ada peruntukan tadi disebut 2.4 bilion untuk baik polis, negara, bina kuarter-kuarter yang baru dalam belanjawan kita lah. Dan saya percaya ini akan disegerakan untuk dilaksanakan. Apa lagi aspek yang lain yang boleh kerajaan itu cakna ataupun tingkatkan supaya anggota-anggota PDRM, pasukan polis di Raja Malaysia ini akan rasa terbela dan mereka akan menjalankan tugas dengan bukan sekadar cekap tetapi dengan penuh motivasi, kerana mereka tak perlu fikir lagi masalah kebajikan yang lain ini. Mereka tahu it's settled. So kita just fokus tugas. Okey, yang pertama saya sentuh berkaitan dengan integriti. Ya. Saya rasa dalam Malaysia ni tak ada pun satu agensi yang dipantau oleh beberapa agensi lain. Okey. Sebagai contoh PDRM. Ya. PDRM dipantau oleh, yang pertama diluluskan IPCC. IPCC. Yang kedua, SPRM sendiri pantau PDRM. Yang ketiga, Biro Pengaduan Awam, bawah Jabatan Perdana Menteri. Dan yang keempat, kami ada JIP kami sendiri. So, secara tak sedarnya, maksudnya satu-satunya agensi yang dipantau oleh elemen-elemen yang lain di segi soal integriti adalah polis di Raja Malaysia. Tapi warga polis itu masih lagi tak sedar. That's why saya menyahut tadi saya awal saya buka sebagai tahu undayan Datuk Seri Ayub maklumkan di segi penjeliaan. Yang ini kita akan tekankan. Skim kawalan darah kita ada, ESKDD kita ada dan sebagainya. Dan perkara-perkara lain yang perlu kita rasa perlu kita tingkatkan. Yang pertama, untuk tugas yang lebih cemerlang adalah aset. Dengan kecanggihan AI sekarang ini, body worn camera, dashcam dan sebagainya. Saya kata ini boleh kita menyekat perlakuan salah laku pegawai dan anggota di lapangan dan sebagainya. Kemudian kita juga meneroka strategi yang lebih barulah, yang bersesuaian dengan keadaan semasa, yang lebih sophisticated dan juga complicated, yang menjadi ancaman jenayah pada masa ini. Contohnya jenayah cyber itu tadi. So, tidak boleh tidak, pegawai dan anggota PDRM perlu didekatkan dengan ilmu berkaitan dengan
cyber sekarang ini. Ilmu cyber. Ilmu cyber dan sebagainya di peringkat tempatan dan peringkat antarabangsa. Dan kita polis ni we have to think out of the box. Tak boleh duduk macam itu saja, stagnant. They have to move forward ke depan. Kita ada target kita sendiri, kita ada way forward kita sendiri untuk kita memajukan PDRM ni ke hadapan. Dan insyaAllah dengan support oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri kita sendiri dan daripada KDN dan juga lain-lain agensi, saya rasa PDRM boleh bergerak lebih maju ke hadapan. Dan perancangan untuk pembelian peralatan-peralatan baru, aset-aset baru dalam kerangka kerajaan sekarang pada masa ini. So, insyaAllah kita akan mampu untuk bertugas dengan lebih cemerlang dan mengekalkan tata kelola yang lebih baik dalam menidakkan salah laku yang berlaku pada masa kini yang diwar-warkan dalam media dan sebagainya. Ya. 4 agensi yang pantau. Ya. 3 luar, 1 dalam. 1 dalaman. Ya. Jadi di situ menunjukkan komitmen pihak polis Ya. dalam usaha untuk menjadi satu pasukan yang penuh dengan integriti. Datuk Seri berapa lama dalam pasukan polis? Saya dah masuk tahun ke-37. 37. Ya. 37 mengarungi Liku-liku dalam polis. PDRM. Jadi mungkin Datuk Seri boleh kongsi sedikit dengan rakyat di luar sana yang mungkin ingin melihat sisi kemanusiaan, pengalaman-pengalaman pribadi sebagai pasukan polis ni yang tentunya boleh mencuit jiwa rakyat supaya tidak lihat sebagai only the law enforcement. Maknanya orang yang melaksanakan undang, ada juga sisi-sisi lain. Pengalaman dalam polis ni. Berat sikit saya nak cerita dari segi pengalaman. Ya. Untuk saya ni, saya masuk sebagai inspektor percubaan Ya. dan ditukarkan terus ke pasukan polis hutan Polis hutan, ya. di Sarawak dan kemudian saya masuk unit tindak khas. Sehinggalah saya naik pangkat dan saya keluar jadi pegawai CID, JSJ di Sabah dan balik ke unit tindak khas. Begitulah. Lepas tu saya ke Sabah balik di Eskom dan balik jadi komandan UTK, pergi Eskom, jadi Persujaya Boleh Sabah dan sekarang balik jadi pengarah KNK. Ya. Pengalaman yang paling indah saya semasa berada di Eskom. Ya. Bagaimana saya sebagai komandan Eskom, Ya. kita nak koordinate agensi-agensi pengawasan yang lain, polis, APMM, tentera dan pegawai tabir diplomatik bersama dengan kami dalam kita memastikan keselamatan Pantai Timur Sabah dari diganggu-ganggu oleh pihak di Andis Berang. Ya. So macam mana saya nak harmonikan untuk kita bersama-sama. Ya. So pelbagai cara kita buatlah. First saya buat gerak saraf, perang saraf. Saya approach rakyat-rakyat di Pantai Timur Sabah. Ya. Dan saya bawa artis-artis dari sebenarnya untuk bersama-sama kita buat pameran dan sebagainya. Dan saya bagi penugasan tu kepada pegawai-pegawai di Eskom. Tak kira lah di ATM, Ya. APMM ataupun daripada PTD. Kita bersama-sama. Dan kita telah berjaya mengekalkan Pantai Timur Sabah tu dalam keadaan harmoni. Dan Alhamdulillah sehingga sekarang last cubaan untuk KNP pada tahun 2021 Januari. Dan sekarang lah tak ada lagi cubaan-cubaan. So itulah kenangan manis yang saya boleh kutip bagaimana saya koordinasikan agensi-agensi kerajaan yang lain untuk bersama dan of course support oleh NGO seperti Persatuan Pelancong di Pantai Timur Sabah dan sebagainya, Persatuan Pesawat Resort, hotel-hotel di Pantai Timur Sabah. Dan pada masa sama kita nak boosterkan balik ekonomi di Pantai Timur Sabah. Datuk Seri sudah maklum, Pantai Timur Sabah ni cukup kaya dengan hasil-hasil of course marine biologi dan sebagainya, kelapa sawit dan sebagainya. So bila berlaku peristiwa 2013 percubuhan oleh tentera Sukor Kiram dan ekonomi di Pantai Timur Sabah down. Dan bila Eskom ditubuhkan dan kita telah berjaya dan pada masa kini Pantai Timur Sabah tu sinonim penduduk Sabah, Pantai Timur Sabah khususnya dengan Eskom. So itulah kenangan manis saya. Yang lain tu Tok Sri, mungkin di luar sana ramai yang minat nak jadi polis. Apa pesan kepada mereka?
Pesan saya polis otai, ni, kira otai ni. polis kerja yang amat mulia. Ya. Kerja yang mulia. Masuk polis dengan nawaitu untuk orang kata menjaga keselamatan, keamanan, ketenteraman awam, menegakkan undang-undang adalah kerja yang cukup mulia. Ya. Polis di Malaysia ni bermula daripada zaman kerajaan Melaka sehinggalah sekarang. So, nasihat saya kepada anak-anak muda di luar sana yang ingin menjadi polis, masuk polis dengan penuh kejujuran, keikhlasan untuk berkhidmat kepada negara, bangsa dan agama serta masyarakat. Masuklah, kerja yang mulia polis. Masuklah pasukan polis, itulah kerja yang mulia, insya-Allah akan jadi polis yang madani. Ya, insya-Allah. Baik, masa sangat-sangat mencemburui kita, Farah. Ya betul, Datuk Seri. Sebelum Farah landing, saya nak beri satu petikan puisi daripada seorang tokoh sastrawan daripada Indonesia. Nama dia Taufik Ismail. Masih lagi hidup, sudah menjangka usia, tetapi puisinya sangat menarik. Di mana beliau menyebut kerendahan hati. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah beluka, tetapi beluka yang baik, yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tak sanggup menjadi beluka, jadilah saja rumput, tetapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah saja jalan yang kecil, tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidaklah semua menjadi kapten, tentu harus ada awak kapalnya. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu. Jadilah saja dirimu sebaik-baiknya dari dirimu sendiri. Wow, kata-kata yang sangat bermakna, Datuk Seri. Sangat mengesankan. Sangat mengesankan. Okey, rasanya sampai di sini saja kita hari ini, dan saya dan Datuk Seri ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Seri Hazali Ghazali di mana merupakan pengarah Jabatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman di atas perkongsian sebentar tadi. Jadi marilah kita sama-sama ucap selamat jaya kepada pasukan Datuk Seri, InsyaAllah. dan PDRM secara keseluruhannya. Baik. Supaya kita bersama-sama memastikan keselamatan dalam negara ni serta rakyat senantiasa berada dalam keadaan yang sangat-sangat terbaik. Okey? Jadi mudah-mudahan segala usaha murni yang dilakui juga diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi InsyaAllah. Ya, Kita insya-Allah. jumpa lagi di lain episod atau mungkin di kedai mamak. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Malaysia Madani. Selamanya kelam terbelenggu ikatan tanpa manisnya cinta, memaksa diriku menapaki jalan arah yang tak pernah ku mahu dalam hatiku. Memberi cahaya, membangunkanku dari suramnya mimpi ngeri, menuntun hatiku ke palung asmara, seakan ku hidup kembali dari matiku.
mencari